kita dah masuk 16 Syaban, 14 hari lagi. Dan tak lama kita akan melalui bulan Ramadan, akan meriahlah masjid dan surau. Cuma satu ingatan dalam kita menjalani kehidupan untuk kekal pada jadi hamba Allah ni, dia berbeza kan dengan hamba bukan. Kadang-kadang kita kejar-kejar dengan benda lain daripada Allah. Ada orang pergi ke Mekah, dia bangga dengan dapat tunai Mekah, haji, umrah. Kenapa? Kerana dijemput jadi tetamu Allah. Tapi malangnya bila di Mekah, dia praktis lah, penuh. Belum subuh lagi, pukul 3.30 dia sampai ada masjid. Berumrah bersama. Balik, tak nak. Bila balik, atas flight sudah tak semayang. Kalau jamak pun tak ada, kosa pun tak ada, kotor je. Sibuk, tak sempat, payah dan sebagainya. Ini satu yang tak wajar. Sama bulan Ramadan. Kita Ramadan penuh. Sebelum Ramadan apa dia nak buat, dia buat. Masuk Ramadan dia full, berhenti segala aktiviti. Lepas tu dia lain. Ini tak benar. Kita hamba Allah. Di Mekah pun hamba Allah, Madinah hamba Allah, atas flight pun hamba Allah. Bila azan pagi kita dengar dan menyahutlah tu bila apa ni seru tu bila Allah, kita bila kita datang kita akan jadi hamba Allah. Bila kita datang dan kita berada di masjid, surau, musola apa, kita akan jadi hamba Allah. Yang mana Allah panggil kita datang. Tapi kalau sebaliknya kan, kita datang kerana keadaan-keadaan tertentu. Kenapa? Masa kita di Mekah, kita datanglah masjid surau, kita buatlah solat apa sebagainya, buat qiyamul lail apa semua. Itu bukan hamba Allah, itu hamba Mekah, itu hamba Madinah. Sama bulan Ramadan, bila kita penuh aktiviti, itu hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah yang kekal dalam keadaan apa pun, dia pergi masjid, surau dan sebagainya. Hari ini kita kena sedarkan anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita sentiasa menjadi hamba, konsisten, istiqamah. Jangan musim-musim tertentu. Ini trend kan. Bila ini, tak tahulah, kali dah jadi bisnes dalam apa juga perkara. Bila ramai baru dah ada perkara-perkara, barulah orang datang ke surau, masjid, program dan sebagainya. Dia jadi macam bisnes. Sedangkan tak, kita selama mana kita hamba Allah, kita kekal. Kenapa? Tapi tidak kan. Bila musim itu Allah kata hamba Ramadan tidak sempat buat. Lepas itu perubahan masyarakat tak lakukan. Dan semalam di Bukit Jadi ramai kan. Mesti Saban. Ini kita tengok rata, kita tengok. Kalau tak tahu betul catatan itu ramai, 20,000 kan. Bayaran mahal. Berarti nak tengok maksiat kita bayar. Nak datang ke surga, nak datang ke rumah Allah, free. Kita tak bayar. Kadang-kadang orang kata, nak maksiat ni, kena bayar. Zina, kena bayar. Minum alkohol, kena bayar. Semua kena bayar. Yang lain, puasa, free kan. Ini apa ni perlu yang kita semaikan dalam diri kita. Kita biarlah kita sentiasa jadi hamba. Bukan jadi hamba sesuatu, sesuatu dan sebagainya. Kekal. Dan di rumah kita kena sentiasa dirikan solat, terutama solat-solat sunat. Janganlah sembarang hadis Rasul, janganlah rumah tu jadi kuburan. Kita di masjid kita rajin solat, tapi rumah tu tak solat. Lepas tu rumah di rumah tak bahagia, pasal kita tak dirikan solat di rumah. Solat-solat sunat ni afdal di rumah. Sebab tu kita jangan, di rumah tak pernah solat. Macam mana nak berkat rumah tu, pasal tidak pernah disebut nama Allah.
Semua tak pernah baca Quran, macam mana nak berkawan? Bila usia itu pakai sekarang kalau kematian, buat tadi, panggillah terima terbilah ustaz-ustaz baca tadi. Amal dan anak sendiri sibuk hidang makanan halal, sedangkan yang afdal dia. Dan tahlil itu bukan waktu itu. Tahlil bagi seorang anak setiap waktu solat mesti tahlil kepada mak bapak. Bukan kerana ada tahlil itu majlis tahlil. Ini trend sekarang. Kita ada majlis baru kita buat. Tapi tak ada majlis kita tak buat. Sedangkan kita tak begitu dalam Islam setiap waktu. Kan dalam satu hadis Rasulullah cerita bahawasanya Rasulullah kita tengok malaikat sedang memukul orang dua bol. Tiba-tiba berhenti. Dan Rasulullah tanya dia beri, kenapa berhenti pukul? Dia kata, pada waktu macam mana aku nak pukul, sedangkan waktu duk pukul ni anak dia sedang istighfar pada mak bapak. Waktu kita sebagai anak kena sentiasa istighfar, kan? Dalam solat dan apa. Amalan Islam ni mudah kan? Sangat mudah. Semua kita dia wajib susah dengan amalan dia kena buat. Tak. Mudah kan? Praktik sekali. Sama juga dengan amalan seorang sahabat tu. Dalam perang Tabuk, sebelum perang Tabuk dia demam. Muawiyah al-Muzani namanya. Sebelum perang Tabuk dia demam kan? Dia perang Badar masuk, perang Uhud masuk. Tapi perang ni dia demam. Rasulullah pergi ziarah dia. Dia kata, kamu tak payah pergilah perang ni, kamu ni usul. Jadi bila Rasulullah kata ini, tapi patuh pada perang Rasulullah. Berlaku perang Tabuk dan perang Tabuk itu mana? Balik daripada perang Tabuk itu dikhabarkan oleh malaikat Jibril, Muawiyah meninggal. Dan Rasulullah kan keluar mandi. Dan Jibril tanya, wahai Rasulullah, kamu nak solat tak kepada Muawiyah? Dia kata pernah. Jadi di mujizat kan, berlaku mujizat. Rasulullah solat untuk Muawiyah. Dan bila Rasulullah solat, dia kata, wahai, kenapa ramai sangat malaikat? Dikabarkan kata ada 70,000 malaikat turun untuk solat ke Muawiyah dalam Muzan. 70,000 gelap. Dia kata, aku tak pernah tengok sahabat-sahabat lain dengan mati syahid, aku tak pernah tengok. Tapi Muawiyah ni kenapa begitu? Jibril jawab, dia ni amalan dia ialah keluar. Bangun Allah, duduk Allah, tidur Allah, keluar. Lepas tu kita mudah kan, yang tak apa nak boleh baca Quran, belajarlah. Tapi jadikan amalan keluar itu setiap masa. Waktu etika dah simple je, jangan ada beratkan diri kan. Kalau berat ni dia kejap habis. Very simple kan. Kekalkan keluar setiap waktu lepas. Duduk sadar sambil-sambil sebelum tengok TV itu sebelum keluar 3 kali belum tidur. Amalan-amalan mudah yang patut kita lakukan dan berjalan pada anak-anak kita. Satu keluar 3 kali keluar satu. Itu amalan. Dan itu patut kita wajar kita. Kalau yang tak boleh baca Quran Ramadan boleh, tapi amalan ini kena buat. Sentiasa orang kata dia jadi ulang. Kenapa payah? Tak mahu ulang. Ulang itu keluar. Baca lagi amalan. Dan satu lagi, ini masuk ke 154 ke 53 di Palestin. Kita tengok kan, tadi ayat tadi, wala tastabanna allazina qutil. Kita jangan sangka Allah kata Al-Quran dia mati itu mati syahid. Mati. Allah kata dalam Al-Quran, bal ahya, tak bahkan mereka hidup. Dan di sisi Allah dia beri rezeki. Yurzaqun, Allah beri rezeki. Ada banyak ulama tafsir kata diberi rezeki macam mana? Diberi rezeki macam kita, makan, minum apa. Banyak ulama tafsir kata. Cuma mata dunia kita nampak, mata zahir tak nampak. Bila kita pergi balik sekarang, kita dah tengok sianya gambar adalah kita usaha sedikit doa dan sebagainya. Dan jangan lupa doa setiap waktu juga kan. Waktu kita doa, kita tengok sekarang, saya tengok seluruh dunia, apa yang berlaku di Palestin tak berubah. Filipina tak pernah lagi demonstrasi untuk Palestin kan. Australia apa. Sekarang seluruh dunia. Bahkan dalam negara bukan Islam, mereka boykot, demo dan sebagainya dalam parlimen, pelbagai kita tengok.
kafir ini telah digerakkan oleh Allah melalui darah-darah syuhada. Sangat luar biasa. Patut Allah kata, jangan kamu sangka orang mati syahid ni mati. Ayat hidup dia macam mana? Hidup dia memberi rangsangan kepada orang kafir kan. Dan ramai-ramai dah masuk Islam kan. Kita lu tengok berita, lu tengok. Saya tengok ni. Orang ni di Kanada, apa semalam 3 hari lepas di Australia. Australia ni anti tapi ini siapa punya kerja? Ini kerja Allah. Kenapa? Mati syahid. Sebab tu mati syahid kan, berapa ribu kan, 30,000 kan. Yang Allah tak tahulah yang mana yang, tapi dia mati syahid. Maksudnya mereka akan hidup dalam dunia manusia. Cuma kita tahu. Dan bila mereka hidup, Allah akan gerakkan hati masing-masing. Yang kafir ni kan membela Islam. Afrika Selatan mana lebih patut negara Arab? Ia ada pokok nama ini lah bela. Tidak. Kan? Afrika Selatan yang bela. Tahu apa? Siapa yang gerakkan hati kafir ini untuk bela keadilan bagi orang Islam? Kalau kita fikir banyak, ini bukan kerja. Sebab tu kita sebenarnya bila kita datang masjid, surau apa semua ni, bukan kita datang, Allah pilih kan? Kita ni nak, tapi Allah pilih. Lepas tu bila Allah tak pilih, orang tu tak datang. Bila Allah tak pilih, ada pelbagai musibah halangan, sakit, lemu, dan sebagainya, anak, keluarga, macam-macam. Sebab tu saya kata tadi, sentiasalah kita kalau kehidupan jadi hamba Allah. Tak susah kan? Jadi hamba Allah mudah. Jadi hamba Allah lain tu susah. Berbayar hamba Allah sangat tak ada. Sekadar yang kita mampu, jadi Allah suruh patut. Ini kan, ini ada berita mana dah. Jadi tengok manusia bila tak ikut pedoman, ada dah. Tajuk berita pada 29 Januari, geram 3 anak tak balik jenguk warga emas, ubah wasiat, serah semua pada haiwan peliharaan. Ini bila tak ada Quran ini kan? Bila tak ada syariat, ini dah berlaku. Dan sebenarnya ini negara Islam kan? Jiran kita. Ini Muslim ucap. Bila dah jauh dengan Islam, pada dia tu Islam amalan ikut. Dah. Dia Islam kena ikut peraturan yang Allah telah tetap. Kalau kita ketika ke Islam inilah, betul lah, apa tak boleh menguarak, tak boleh makan babi, kita keluar aja dari Islam. Mudah aja kan Islam. Keluar, beres, tak buat apa saja. Kan? Tak payah puasa, tak payah kita buat apa pun, tak payah. Kita bertanggung jawab dengan Allah. Tapi bila kita dari Islam, Allah atur kita daripada lahir sampai masuk, nak masuk tanda buat satu. Urusan hidup Allah itu ada peraturan hukum syariat satu-satu. Kan? Urusan keuangan Allah tu tak boleh riba. Kan? Allah tu nak makan, cara nak minum, Allah susun berdasarkan apa yang Rasulullah sampai kepada ini Islam. Kalau tak ada Islam, tak payah. Kan? Aduh, ketika begitu Islam, apa jadi? Saya anak, bukan anak, apa punya kata ziarah saya. Wasiat bagi pada binatang. Dari hukum Islam tak sah. Kita dah belajar. Wasiat tak boleh wasiat kepada binatang. Wasiat hanya kepada manusia dan Muslim sahaja. Tapi bila dah tak belajar, bukan tak belajar, dia belajar daripada filem, kan? Ini siapa aku nak belajar tengok filem. Ramai orang putih buat wasiat kepada anjing, kan? 10 juta wasiat pada anjing, lantik apa, buah busuk jaga anjing, biawak, macam-macam diwasiatkan. Dah jadi biasa dah. Dan tak lama lagi akan sampai ke negara kita juga. Kebebasan itu hak asasi. Saya nak wasiat siapa ikut saya, pasal harta saya. Itu daripada perspektif bukan Islam.
Islam dah hak Allah, ikut Allah. Dan tak lama dia akan ada orang kasar. So dia ni wasiat pada anjing. Dan tak suam, sama. Bunuh sistem akal sivil, sama. Akan berlaku ni. Ia akan berlaku. Dan kita memang tak. Kalau kita tak pergi emas baju, kita kena yakin. Untuk cabaran datang lagi macam-macam cabaran. Kan? Orang bukan nak Islam, bayar. Dan cabaran dalam bukan Islam memang kita clear, tapi cabaran sesama Islam lagi masalah. Kefahaman dan sebagainya. Jadi macam ni. Kalau segi hukum yang kita dah baca, tak boleh, tak sah wasiat kepada binatang. Tapi dah dia tak belajar, dia tengok film kan. Akhirnya, saya wasiatkan. Dan wasiat kita tak sah, akan cabar kan. Akan ada orang cabar undang-undang. Ini tengok, berdasarkan peruntukan ni, civil law, common law, British, sah. Sudah, kita mesti ni pun kita bapak kita common law juga kan. Kita mereka guna common law British, kopi daripada India, bawa. Ini menakutkan kalau kita fikir banyak perkara. Jadi sebab itu kekallah kita dia menjadi hamba Allah. Apa juga mudah, Islam mudah. Yang payahnya hamba selain pada Allah susah. Berbayar, kena rasuah, kena itu, kena macam mana? Takut. Okey, kita sambung pengajian kita kan. Terkelai sikit sebelum masuk Ramadan ni kan. Sebagai renungan. Kita sambung muka surat 11. Ini bab terakhir apa ni? Bab pertama muka surat terakhir. Malam ni agak teknikal sikit, susah sikit kan, tapi harap-harap boleh bersabar. Dan ini penting kan, kita belajar pada malam sangat penting. Sekurang-kurang tahu sikit apa kaedah. Tengok, hak waris. Setelah semua perkara di atas diselesaikan, maksudnya urusan bumi kita ambil harta simati, urusan hutang piutang kita ambil harta simati, simati buat wasiat kita ambil harta sekian, kolak semua. Masuk yang ke-6 ini, barulah ada hak waris. Barulah para waris akan mendapat haknya. Sebab itu saya sering kali ulang kan, kita tak boleh guna harta simati untuk buat selain daripada ini. Maksudnya bumi, hutang Allah, hutang manusia, wasiat, harta perceraian. Dan ada guna. Yang sering kali guna apa? Dia buat tadi, tak boleh. Nak buat tadi boleh, tapi buat harta lain, bukan harta simati. Itu kena faham. Okey. Ini bermaksud hak waris berada pada kedudukan yang paling akhir. Akhir kan? Itu hak waris. Setelah tolak semua, bersih semua, baru dapat. Kalau ada lebih kan? Para waris tidak boleh mengambil apa jua daripada harta peninggalan si mati sebelum hak-hak tersebut diselesaikan. Susah dulu. Nak bagi farid, suami isteri tuntut harta sepercarian, tak boleh bagi lagi farid. Selesaikan dulu harta sepercarian. Ada wasiat, selesai wasiat. Ada hutang kereta motor, selesai. Ambil harta si mati. Okey. Tapi kalau tak pada, tak ambil apa-apa kematian kan? Tu bagi adik-beradik. Ya, datang-datang Acong ke, Muhammad ke apa, Mak Ali ke datang begitu ni, ayah ada hutang 3,000. Ni hutang ke, 7,000. Mana ada hutang, mana ni ada usia. Nak pergi sana. Lot 281 section 21 syarat. Pergilah kawan tu, tengok dia kubu atau USJ ni kan. Ini anak hantu kan, jenis macam ni. Patutnya bapak ada hutang, Masya Allah, kita akan bagi bapak pasal apa? Faham bahawasanya bapak dia ada hutang, faham bahawasanya bapak dia akan roh dia tergantung. Pasal dia pergi masjid, pergi suam. Saya dah dengar ustaz kan, Rasulullah sebut dalam hadis, seseorang itu ruhnya tergantung disebabkan oleh hutang sehingga dijelaskan hutang. Nafsul mu'minu mu'allaqah bidaini hatta yuqbal. Ruh orang mukmin akan terganggu. Ni dia dengar pasal pergi masjid, bukan pergi stadion negara, pergi nyali bukan. Kalau pergi sana tak dengar dia tu.
Tapi kalau pergi sana memang kan, oh tak apa, beres. Bapak saya dah mati, tak perlu bayar. Jual kan? Kalau anak-anak yang tak beriman, tak yakin tentang akhirat, dia tak akan. Oh, bapak hutang 10,000, ya Allah, bapak patutnya bagi harta satu, rupanya bapak tak bapak. Ini anak-anak yang korup, yang ada virus. Pasal tidak disemai dengan pengurusan akhirat. Dan itu patut berlaku. Kenapa? Memang sekarang ni kita pusing anak kita, oh, bodoh lah matematik atas tuition, bodoh lah ni atas tuition. Akhirat kita tak tuition pun akhirat. Itu masalah kita sebenarnya. Kan? Tak tahu kita nak mati. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu kekal, dunia semata. Patut nak atas tuition boleh baku atas, tapi kena atas tuition tentang akhirat. Tapi pengurusan kematian kita, anak-anak kita kena tahu, keluarga kita kena tahu. Pasal akhirat kekal. Dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kisah akhirat. Bila kita tak prepare untuk akhirat, dan anak-anak macam ni tak faham, oh bapa aku ada hutang. Oh. Alhamdulillah, bapa mati, tak ada hutang. Hari ini dia alhamdulillah. Masalah kan? Memang masalah. Tapi bila tak nampak akhirat, tapi kalau anak berilmu, hutang tahu pakak adik-adik tu. Bapa kita nak hutang dengan mak li 10,000, kita tak tahu. Okey, tak apa. Oh, pakak dia balik okey. Mana tak? Bayar tu. Takut bapaknya diseksa pasal Rasulullah itu akan di itu keadaan tak masuk syurga 3 kali mati syahid kalau ada hutang. Faham benda tu. Dan benda ni bukan boleh faham di karaoke, konsert apa, di masjid, di rumah Allah. Kena belajar. Itu penting bagi kita untuk kita yang hidup sekali belajar sampaikan kepada ahli keluarga kita. Tak benda tu mudah sebenarnya, tapi jadi susah memang. Oh, untung tak. Banyakkan anak sekarang kan, ayah hutang kan, dia enjoy. Kita kalau anak berimak, ada beban pada dia. Okay. Melalui pengajian mufarid ini akan dapat mengetahui tanggungjawab waris umat. Pertama, bila kita baca farid, apa tanggungjawab? Kita nak belajar pertama apa hak. Bila bapa mati apa hak? Bila mak mati apa hak? Bila jadi baik apa hak? Tak, nombor satu tanggungjawab. Ayat ini tak belajar kan? Dia skip kan? Yang kita belajar apa hak? Rumah, tanah, sewa ni tanggungjawab. Ayat ini terlepas mana? Sedangkan tanggungjawab dulu, barulah dia hak. Tanggungjawab, bapa ada hutang tadi kan? Kan kena hutang. Itu patut. Dan kalau sebagai anak yang beriman, bapa mati, dia bukan berusing buat tahlil. Setiap malam dia buat tahlil bapa dan mak bapa dia. Dan setiap solat saat rokok dia akan doa pada mak. Sebenarnya bukan anak-anak saja, keluarga, masyarakat, jiran, sahabat itu pun. Kawan tu kawan. Oh, saya dengan mak ni kawan 70 tahun. Berkawan. Daripada kampung sekali, sekolah rendah sekali, masuk sekolah menengah pun sekali asrama, masuk universiti sekali, kerja pun sekali. Mati dah mak, kena cancer. Tapi mati mak. Gitu mati. Pergi minggu lepas buat tahlil. Tak kena. Kalau kawan baik, ni mak ni daripada kecil, tiap waktu dia akan sekolah, tiap masa dia akan doakan untuk kawannya. Ini untungnya ada kawan-kawan beriman, kawan-kawan akhirat. Kalau kita cari orang macam ni kan, kawan-kawan dunia banyak. Kita ada harta sekian awal, tapi kawan akhirat ni bila mati dia doa dah untuk kita. Ayat ni yang penting. Pasal akhirat kan, akhirat tu kekal. Jadi kalau ada kawan kita, kawan akhirat kita di dunia, kita mati dulu, Allah banyak ni, kiri kanan tu dong. Lah, boleh makan burger, dia canai apa semua, minta tadi. Pasal apa? Sekeliling tu, 8 kubur tu, pasal apa? Macam ramai wangi, ramai anak. Alhamdulillah. Baru nak cari kawan-kawan yang beriman. Jangan pilih yang benar.
Memang kawan dunia banyak, tapi kawan akhirat tak. Kau tahu yang mati. Kawan-kawan sekalian, ingat kan? Lepas itu carilah orang yang pergi masjid surau untuk jadikan jiraan kawan-kawan teman rapat. Pasal orang macam ni, dia dengar cara, dia dengar kuliah, dia dengar. Dia tak dokong untuk kita. Bukan sempena majlis-majlis tertentu baru dia dokong untuk kita. Dah kan? Setahun sekali ataupun waktu je. Bahkan anak-anak kita, kalau kita tak ajar gitu, waktu tu ya. Waktu ke bumi, waktu tanya itu pasal. Tu nenek kita umur 72 dah mati, 50 tahun habis. Beres. Tak, kita sebagai cucu kena sentiasa. Bukan waktu tertentu. Oh ni gaya tak, setiap. Itulah waladun soleh dia tak lalu. Anak yang soleh, anak cucu, cicit, anak segala. Kita pakai sama-sama kita mengingati benda. Yang kedua, ahli waris yang berhak mendapat pusaka. Tadi tanggungjawab. Barulah siapa waris yang berhak mendapat pusaka. Dan yang tidak berhak menerimanya. Tak berhak menerima. Waris tak berhak. Cucu tak berhak terima pusaka. Anak saudara tak berhak terima pusaka. Anak saudara berhak terima pusaka. Ini apa? Daripada Al-Quran. Daripada adik yang mengajari. Okey. Melalui pemahaman ilmu ini juga dapat mencegah kemungkinan berlakunya konflik dalam keluarga berhubung dengan pembagian harta tersebut. Justru harta ini akan dibagikan berdasarkan ketetapan hukum syarah kepada waris yang berhak. Berarti bila dah belajar, dah dapat selesai. Kalau family itu belajar, alhamdulillah. Saya, handphone saya tak pernah sembunyikan macam-macam. Dan biasanya kita tahu dah. Bila ahli keluarga problem. Tapi saya jadi keluarga beragama, center senang. Cerita sikit gini-gini, center. Kenapa? Dia tak ready untuk mati. Ya. Pelakulah apa yang melakukan. Bila ada masalah, bagi bila kita salah, dia akan bersoalkan. Ini. Okey, kita tengok malam ni kan. Ini, bila mati, ini boleh tulis kapan? Jauh kan? Kita tengok kan. Kita nak belajar malam ni. Kalau kau ingat pada malam ni kan, ini si mati. Dia kita buat ni, ada suami. Kita mak kan, siapa betul supaya mudah ingat. Bukan belajar cara apa, pondok klasik agak susah dia. Kemudian di sini ada bapa, ada ibu. Tak tahu. Ada anak perempuan, ada anak lelaki. Gini ya, budak-budak belajar, budak-budak kan belajar macam tu kan. Kalau tidak dia payah. Dan bapa ada laki. Semua kan nak cari whiteboard yang besar lagi. Ini nenek. Ini nenek. Lepas tu, ni. Ada contoh je ni ya. Cucu lah. Cucu perempuan, cucu lelaki. Tak warna lain, tak color, apa. Okey. Malam kita tengok kan. Si mati, ini je dulu. Sebenarnya saya ambil yang enam ni je. Yang ini lepas, tapi dia akan berkaitan. Dan dia banyak lagi kan. Kalau kita draw ni, kita ada whiteboard yang besar kan. Sampailah sepupu. Ada pak saudara, ada adik-adik seibu, ada lagi bawah-bawah ni wali kita. Cuma malam ni je yang boleh masuk kan. Si mati. Kita tengok yang pertama isteri. Isteri kita dah belajar berapa hak isteri bila suami mati. Dalam buku tu muka surat 2. Dalam buku muka surat 2 terjemahan muka surat 3. Berapa? 1/8, 1/4. Berarti ini
dikatakan waris fardu. Waris fardu. Istri ini fardu. Betul? Allah letakkan 1/8. Bukan bija apa? Bukan bija manusia letakkan 1/8. Tengok dalam muka surat 3 kan, terjemahan ayat Quran muka surat 2 kan. Okey, yang ini dulu. Ini dikatakan istri adalah waris kan, fardu. Maksudnya Allah letakkan. Bila mati, cek siapa waris kita. Waris fardu, waris asobah, waris zabil ahram. 3 kita dah belajar ni kan? Fardu, asobah, zabil arham. 3 ni kita cek. Yang ni dapat parai, ini parai, ini tak dapat. Sebagai ingatan flashback. Okey, sekarang ni isteri dapat 1/8 atau 1/4. Bila? Maksudnya si matinya adalah suami. Bila mana suami tidak ada keturunan. Maksudnya kita mati, kita tidak ada keturunan. Tak ada anak perempuan, tak ada anak laki, tak ada cucu perempuan, tak ada 1/4. Ada saja si mati ada keturunan. Maksudnya ada anak laki, ataupun tak ada ni, tapi ada cucu seorang, cucu daripada anak lelaki. Isteri 1/8. Bini kita lah kan, yang punya orang kan. Kita tak payah nak. Maksudnya kita, kalau kita mati sekarang, berapa dia dapat? Kita ada anak 1/8. Pada yang berlaku kesilapan ialah dia tengok si mati anak ni dengan dia, bukan anak dengan pasangan terdahulu. Sedangkan si mati ni suami. Bila si mati ni suami, memang dengan dia tak ada anak. Dah 30 tahun ni, tapi dia nikah dengan Bangla dulu. Ada anak di Bangla dari orang kan. Automatik ni. Lepas tu, kalau pasangan kita tu, kita dah tahu sejarah dia. Dia ada dah berkahwin sebelum. Banyak saya ada pergi ke rumah bahkan saya kecil. Saya, ni, bini saya. Kami tak ada nikah umur 30 tahun. Pergi dah tua kan, gigi buta apa semua. Jadi, pegawai tengok, tua. Tak tanya. Arwah suami tak ada bini dulu. Ingat kan? Ini anak si mati. Tak semestinya anak dengan isteri. Tak. Upur ni ada ni. Ada yang baru lagi kan? Bini setiap hari ada kan? Pergi ayat tu lagi masalah. Berarti confirm lah isteri 1/4. Kalau tidak 1/4. Banyak saya 1/4. Isteri dia begini. Akan belajar nanti. Belah 2, belah 3, belah 4 kan? Dia akan bagi 1/8 kalau seorang. Kalau 2/16. Kalau 3/24. Kalau 4/32. Dia ada formula kita akan belajar. Tapi jumpa jadi 4. Okey. Terima kasih. Maksudnya sekarang 1/4 ni bila isteri kita tak ada, apa si mati ni tak ada apa. Ingat kan? Anak perempuan seorang pun cukup dah. Ada seorang habis 1/8. Itu 1/8. Ada ni. Salah seorang, salah satu. Ada betul kan? Faham? Okey. Yang kedua suami kita. Maksudnya kita mati dulu. Berapa hak kita? Tengok dalam Quran tu kan? 1/2 atau 1/4. 2. Maksudnya kalau bini kita mati dulu, kita 1/2 atau 1/4. Maksudnya kita juga adalah, suami juga adalah waris fardu. Jadi ini banyak dipengaruhi dalam sistem Islam kan? Rakan-rakan yang meragukan Islam soal yang tengok. Islam tak adil. Suami 1/2. Ini 1/4. Ini 1/8. Dan 4 lagi.
ini golongan yang tak belajar. Tapi ramai pengikut ni. Sekarang orang merata mana? Tapi kalau belajar, pada pun ingat suara tadi nombor 1, tanggungjawab. Ini tak ada tanggungjawab. Dia tak ada tanggungjawab nafkah. Yang ini ada. Kalau suami ini tanggungjawab nafkah pada anak, nafkah pada isteri, nafkah pada mak, nafkah pada adik-beradik, nafkah banyak lah. Tak cukup satu berdua sebenarnya. Kalau faham ini sikit pasal Allah lebihkan dia dengan ada tenaga, itu je. Kalau faham, tapi dulu tengok pasal dah sama-sama tak faham kan. Oh memanglah, ini Allah tentukan dia begitu. Dan kalau kita faham, tak padan. Kalau kita faham suami ni asal belajar faraid tadi, tak ada. Tadi pada keluarga tinggi. Okey. Ada. Kabel ni kan? Okey. Maksudnya sekarang ni, kalau isteri ada keturunan suami satu perempuan, isteri pun sama dengan suami tiga atau dengan yang terdahulu. PA ni dah berkahwin tu dengan mak dulu kan. Ni nombor 2, nombor 3 tu. Ada. Automatik yang ni 1/4. Bukan 1/2. Okay. Atau ada anak ni, ada anak seorang. Ada anak seorang dah murtad. Anak seorang murtad, masuk Kristian, masuk ke ibu bapa. Anak ada tapi murtad. Memang ditolak. Tak kira anak. Bila dah kafir. Okey. Ini sama kan? Bila si mati tak ada keturunan juga. Alasan. Kalau ada saja keturunan 1, 2, 3, 4 ni 1/4. Jadi kebanyakan kita ni kalau bini kita mati dulu 1/4 lah. Pasal tak ada anak kan. Bukan saja ada lucu lagi kan. Okey. Tapi ingat hati orang ini. Kenapa? Dalam kepala banyak berbagai kan. Kenapa yang ini tidak? Tuan-tuan, cucu lelaki atau cucu perempuan, cucu lelaki. Berarti anak perempuan ada cucu juga ada kan? Ni tak layak terima pusaka. Pasal apa? Dia bukan kategori waris fardu atau asobah. Dia kategori waris zawil arham. Cucu kita ni bukan cucu orang lain. Anak perempuan kita. Tapi dia kategori waris zawil arham. Mahram, tapi tak layak terima pusaka. Tahu ni? Kalau kita dari segi faktor, dari segi hukum faraid ini yang Allah syariatkan, menerima pusaka belah bapa. Kita tak terima pusaka belah ibu. Jadi semua sama lah. Jadi ini tak ada kan? Mata ada saya buat yang ni je. Yang ni tak ada. Cucu belah anak perempuan tak ada. Ada cucu belah anak perempuan. Isteri 1/4. Pasal belah ni tak kira. Ada 10 cucu daripada anak perempuan. Tapi kalau ada anak perempuan 1/8. Okey ya? Kata itu. Kemudian kita ambil isteri ibu pula. Ibu dalam faraid wali abawal likuli wahid 1/3 dan 1/6. Mak kita, bila kita mati, mak kita akan dapat 1/3 atau 1/6. Bila mak dapat 1/3? Bila ni si mati ni tak ada keturunan. Satu. Dia apa? Tak ada anak, tak ada ni. Yang ni je. Bukan keturunan berani. Keturunan maksudnya tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada cucu daripada anak lelaki. Ibu 1/3. Dan satu lagi dengan ni. Ibu juga dia ada satu yang menghalang ibu dia. Si mati tak ada adik-beradik. Terus dia tak ada nak berdoa, tak sempat, tak muat. Tak ada adik-beradik. Oh, si mati ada adik-beradik. Adik mati seibu sebapa atau seibu. 1/4. Dia tak layak dapat 1/3.
Dapat doktor sikit kan? Doktor sikit. Mana nak muat? Cerita kan? Gini. Si mati meninggalkan bapa dengan ibu. Terdapatnya bapa, sopa, ibu, 1/3. Pasal apa? Tak ada keturunan, tak ada wali. Tapi cek, oh ada adik, 2 adik. Si mati ada 2 adik. Bila si mati ada 2 adik ni, ibu tak ada. 1/6. Adik juga dia mengurangkan ibu. Tak dapat. Bapa lagi dapat kan? Bapa dapat 5/6. Walaupun adik ada, tapi adik tak dapat besar berapa? Bapa ada. Bapa kena jaga adik. Okey? Adik ada tapi dia tak dapat faraid. Dia menghalang ibu daripada dapat 1/3. Dia ada adik-adik ini menyusahkan ibu. Sebab itu kita akan belajar nanti dalam buku pembunuhan waris. Kan? Bunuh waris dalam masalah faraid daripada dulu pula. Bunuh anak lampu, dah kita akan belajar nanti. Macam-macam rupanya. Hukum Islam ni detail, sangat detail. Sebab tak boleh batin dengan sivil tu. Okey. Ini ibu kan? Maksudnya ibu dapat 1/3 bila si mati tak ada keturunan dan tak ada adik-beradik. Bila saja si mati itu ada keturunan atau ada adik-beradik, ibu 1/6. Ini pun banyak masalah kan? Banyak masalah di sini. Okey. Ini saya terangkan yang dulu kan, yang prinsipal dulu. Kemudian apa? Kita berapa? 1/6. Wali abah wali kiri wali itu 1/6 ataupun 1/6 campur asobah atau asobah saja. 3 kita bapa satu-satunya insan dalam faraid ini. Dialah fardu, dialah waris asobah. Dia waris fardu, dia bapa waris fardu. Paling sikit bapa dapat 1/6. Paling sikit. Anak mati, mati meninggalkan bapa, meninggalkan 3 anak lelaki, meninggalkan ibu, contoh kan? Seorang itu mati meninggalkan bapa, 3 anak lelaki, ibu. Bapa 1/6. Pasal ada anak lelaki, ibu 1/6. Anak lelaki, bapa. Ada isteri lagi 1/8. Okey. Seorang mati meninggalkan isteri, ibu, 3 anak lelaki, bapa. Macam ni. Pertama, bapa bila ada anak lelaki dia jadi 1/6 fardu. Tapi terbuang ni. Mati meninggalkan 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Dan bapa bila saja tidak ada anak lagi, bapa jadi asobah. Anak perempuan fardu 2/3. Okey, ini bapa. Okey, bapa 1/6 ataupun 1/6 dalam asobah dan asobah tu. Macam seorang mati meninggalkan bapa. Seorang tu mati juga. Mati meninggalkan bapa. Meninggalkan bapa dan 7 adik-beradik, 7 adik. Lelaki, 2 atau 3 adik perempuan. Adik perempuan. Bapa asobah. Adik lelaki berapa? Bapa seorang masuk. Bapa ni kuat dalam faham raya. Habis bapa bersih. Dia asobah seorang. Tunggu bapa mati bapa cakap kan? Ini bapa. Dalam faham bapa, bapa kena tanya. Harus ada bapa. Banyak bila mati tu, pergi anak-anak ni. Kenapa dapat kat tu? Dia pertikaikan. Kenapa dapat kat tu? Bapa kita yang kerja
video buku orang butuh kolom kenapa dapat kata tu? Anak tak pergi masjid tu. Kalau tak ada apa dia. Tak boleh ni. Kenapa dapat kata ni? Patut dapat ibu kita je. Ibu mesti dapat dalam faraid. Okey. Kemudian apa ni? Bapa center ni. Anak perempuan dalam Quran ada apa ni? 1/2, 2/3 dan 2/1. Ada 3 perempuan. Lain tak serupa. Tengok dalam tu kan surat 12 tu. Apa surat 2 tu? Bila dia seorang anak perempuan 1/2. Baikkan anak wajata falan jika kamu hanya seorang anak perempuan tunggal 1/2. Bukan saya memang anak perempuan tunggal. Meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Contoh. Saya belajar di masjid ada seorang yang anak perempuan, tapi ini ada lelaki. Bila saja ada lelaki, dia tak jadi tunggal, dia jadi 2 anak. Guna formula 2/1. Jadi senang. Lelaki perempuan 1, lelaki 2. Itu. Kalau harta 3,000, 1,000, harta 3 juta, sejuta, 2 juta. Kan? Rumah, tanah, 1 lot, pecah 3. Perempuan 1/3, lelaki 2/3. Okey, tapi kan? Meninggalkan anak perempuan tunggal pun 1/2. Dan meninggalkan bapa. Paling mudah. Bapa, apa? Berapa? 1/2. Habis. Si mati meninggalkan seorang anak perempuan. Tapi itu kalau seorang. Kalau 2, Faikun dan Nisa fokus datai falahun dan sulusa makar. Jika Allah kata dalam Quran, jika 2 anak perempuan 2, 3, 4, 2/3. Mati meninggalkan 3 anak perempuan dan bapa. Contoh 3 anak perempuan 2/3. Bapa asabah berapa? 1/3. Pasal dia asabah. Ini mudah lah ada kira kan. Nanti payah dia untuk kes yang simple kan. Kita nak faham berapa penelitian yang patut dalam faraid. Kita nak berapa hak kita. Bila anak mati dulu berapa hak kita. Dan bila ini anak perempuan, bila kita saja anak perempuan ini 1/2, 2/3. Kita ada anak lelaki ada, anak perempuan ada. Maka Quran nisfu hazlu 2/1. Berapa anak lelaki? 2. Anak perempuan apa? 5. Anak perempuan 5 kali 1. Anak lelaki 2 kali 2. 4 campur 5, 9. Atau 9. Faham? Faham kan? Apa klik-klik mata tak faham? 2 anak lelaki, 5 anak perempuan. Mati meninggalkan 2 anak lelaki, 3 anak perempuan. Tak ada orang lain. Mak tak ada, bapak tak ada, semua ada kan? Ni kan dia ada. Anak lelaki 2 kali 2 kan? Kali 2. Jadi 4. Anak perempuan kali 1 5. Jadi 9 bahagian. Tanah seka bagi 9. Tanah 10 ekar bagi 9. Duit 100,000 bagi 9. Emas sekilo bagi 9. Pasal ni. Okay? Boleh faham? Kalau faham Allah, Bapak faham. Okey, setakat itu dulu kan, sebagai asal dulu. Berarti kita akan pergi satu persatu ni. Batu bara ini nak cari payah, ialah bit juga payah kan. Bila sampai sangat. Okey. Anak laki sangat muda. Ya. Asobah. Tak ada formula. Asobah pagi. Berarti meninggalkan anak laki seorang je. Asobah
50%. Faham? Mati meninggalkan 3 anak lelaki sahaja. Bagi 3, tak payah kira. Tak kira. Tapi mati meninggalkan 1 anak perempuan. Lainlah. Dia kena ini kali 2 sama dengan 6, ini kata bagi 7. Kalau kita ni ada lelaki dan perempuan, tengok berapa. Anak lelaki kali 2, anak perempuan kali 1. Itu bahagian. Okey. Anak lelaki ni asal. Dan satu yang terakhir, okey. Yang terakhir yang perlu kita faham dalam masalah ini ialah ni. Asobah ni. Cucu lelaki asobah. Bapa asobah juga kan. Datuk asobah. Dia dari segi ranking dia. Anak lelaki nombor 1. Cucu lelaki nombor 2. Bapa nombor 3. Nombor 4 datuk. Ranking dia. Maksudnya bila bertemu, datuk ada, bapa ada, anak lelaki ada, cucu lelaki ada. Jadi payah mati bapa, lihat nyawa panjang kan. Jadi siapa boleh guna? Kita hanya boleh guna satu saja soal, iaitu anak lelaki. Anak lelaki saja, jangan lupa kan. Mati meninggalkan anak lelaki, satu anak lelaki. Apa tu? Bapa meninggalkan datuk, meninggalkan cucu lelaki. Anak lelaki asobah. Datuk tak dapat pasal dia ada bapa. Cucu lelaki tak dapat pasal apa? Dia ada anak lelaki terhalang. Dia panggil hijab. Bapa mesti dapat. Patut bapa ni status dia asobah dan fardu. 1/6 paling kurang. Jadi bapa 1/6. Bapa mesti dapat. 6 orang dalam faraid kan? Ni. Ibu, bapa, isteri, suami, anak lelaki, anak perempuan. 6 orang ni dalam faraid mesti dapat pusaka. Tak kira macam mana mesti dapat pusaka. Kecuali mereka murtad atau mati terlebih dahulu daripada si mati. Itu dia, tak apa. Kalau murtad memang tak apa. Apa ada saya seorang convert masuk Islam. Bapa kafir, mak kafir lagi. Dia dah convert Islam 10 tahun. Bila dia meninggal, semua harta pergi Baitul Mal. Patut kiki macam ni. Kalau dia Muslim yang belajar, yang patutnya dia buat hibah atau buat wasiat kepada bapa. Waktu susah lah. Bapa dia tak layak pun susah. Tapi dia tak sempat. Okey, itulah lebih kurang kan. Boleh ambil kapal tu, simpan. Tengok, aku kalau mati boleh kan. 6 orang tu mesti dapat. Ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Dan tak sama kan. Bapa fardu dan asobah. Selain daripada bapa apa-apa ni, anak lelaki asobah. Yang lain fardu. Waris fardu. Lepas tu kita bersembah waris aku ni ada berapa? Fardu ada, asobah ada apa? Tengok. Berarti kalau ada semua 6 orang tu mesti dapat. 6 orang mesti dapat. Jangan tak dapat. Ini yang sering kali berdikatkan ialah bila mati seorang bapa tu, cucu-cucu berdikatkan. Banyak sangat ni. Kenapa datuk dapat? Kenapa nenek dapat? Datuk dah terlantar, nenek dah nyanyuk, dapat lagi kau. Dia setan waswaskan dia kan, mari goda dia. Nenek tu boleh puasa, buka puasa pukul 9, buka puasa dah. Layak dapat. Selagi dia hidup. Ini pada sambungan kan yang mahal tu masih tak settle kenapa? Ya beliau tu kan. Kenapa nenek dapat? Nenek dah kan. Nenek itu kan yang banyak-banyak sama-sama. Ya sebenarnya pasal salah faham. Kalau faham,
Mak dia lah, mak si mati. Ataupun datuk dia datuk si mati. Datuk dah terlantar, bantu oksigen, dapat tak? Dapat. Selagi datuk tak mati. Syaratnya hidup dia. Lantar ke, nyayuk ke, gila ke, kena pergi budak ke, apa kan? Apa pergi budak kan? Okay kan? Pergi budak tak pergi. Tapi ada dalam masyarakat kita, ni anak ni tak boleh. Dia ni makpik kan, pergi budak lalu dia. Tak payah apa. Tak boleh, kita bagi. Kenapa? Cuma siapa yang mengurus latih tak? Dia memang tak layak lah. Dah kena pergi budak ni tapi hak dia, berapa ribu? 20 ribu. Dan satu lagi masalah kan, iaitu gini. Ini sering banyak dalam masyarakat kita. Seorang bapa kan, ada sekat tanah. Bila dia tengok anak dia perempuan susah, mak, Mia, buat rumah sini. Lepas tu mak solat, anak dia susah, buat rumah, tanah luar kan. Buat tanah situ, tanah sini. Orang kampung kan, ada 7 adik. Jadi bila bapa meninggal, adik-beradik ni, rumah 2 buah ni kena, tak boleh jadi hak para ikhlas kan. Jadi macam mana pak? Halau adik-beradik tu, abang kau, kak long kau, adik ke, halau. Ataupun kita kenakan bayaran lah. Dia kata adik dia dua ni dah makmur sewa, menikmati tan, kami langsung tak dapat. Itu salah. Salah. Bila bapa buat macam tu, seorang bapa bagi pada anak, waktu tanah sini, buat dia pun buat. Itu dia panggil hak. Bila begitu, hak tu, hak yang hidup. Pasal bapa bagi masa hidup. Ini banyak berlaku, terutama yang sulung ni, siapa-siapa yang sulung, dia guna kuasa pintu dia. Dia kata apa? Kamu pernah keluar hari ni, banyak sangat kes. Saya rasa pelabak kes di orang telefon, abang sulung ataupun kak long, rampak, halau adik-adik daripada rumah atau jual rumah. Kenapa? Pasal bapak dah meninggal, dah bagi tanah. Tak boleh ya? Nak ambil tanah rumah dulu, tanah memang milik bapak, milik pusaka, milik faraid. Tapi tak rumah. Rumah tu kategori hak. Kalau nak ambil, kena bayar ganti rugi. Atau bincang adik-beradik itu macam mana, kan? Berapa nilai semasa. Jangan ada perkara apa pun tapi salah kita menceroboh hak orang. Dalam faraid, bila mati bukan harta saja kita juga tengok. Yang paling 3, hak, harta, hak, ikhtisas. Yang macam tu dia panggil hak. Jadi banyak lagu kan dalam masyarakat kita. Jadi dia guna formula sendiri. Pasal tanah ni tanah pusaka. Saya belajar masjid, ustaz kata dah pusaka. Dah apa kita mati lah. Tanah tu pusaka. Yang atas tanah bukan. Pasal bapa bagi masa hidup. Buat rumah, buat namanya. Ada ataupun bincang sebenarnya kalau adik-beradik ini beragama bagi tolong malah ya kan. Yang malang yang malang kan. Harga adik-beradik itu ialah semua rumah lah. Adik tu ayah bapa tengok miskin susah dalam rumah, bagilah buat apa rumah itu. Yang lain orang kaya, bapa duduk salah, duduk apa USD pun. Allah, keluar daripada ini memang lah. Itu masalah, tak ada utama. Patutnya dia siap adik dia kan, duduk kan. Dia pun tak duduk pun. Tapi dengan jual tu, ini masalah. Patut dalam Islam ni, bukan sahaja hukum kan, dia ada kebijaksanaan, dia ada ihsan, itu Islam. Bukan orang kita pun tidak. Itu Islam. Macam kita ajar anak kita, kamu bukan kita ajar kita pun kadang-kadang. Kalau Quran kata fawailul lil neraka lah awalnya. Solat, lala solat. Oh lala solat. Solat nakui, solat tak gitu kan. Tak ada ulama kata orang solat masuk neraka tak. Kan? Itulah dia kan. Itu teguran Allah, ingatan Allah. Allah ingat macam kita bawa ada. Kalau ni siap kan, mau buat ini urutan kan. Bukan tu masuk neraka kan. Patut kita kena sentiasa betul subuh nak khusyuk payah kan. Tapi kena sentiasa latih diri kita untuk itu Islam.
Istilah Allah ni Rahman, Rahman, Rahim, kan? Bukan. Bila orang solat, oh dia dengar apa solat tu, jangan mudah begitu kan? Itu tak belajar tafsir, kan? Itu salah faham. Wallahu a'lam. Akan kat dulu apa sebenarnya lebih ni, insyaAllah itu sebagai ingatan. Dan sebenarnya kita sambung pada lepas puasa nanti ada lagi beberapa waris sampailah ke sepupu, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar diberkati, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.